Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 67, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 67, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ruh kemudian daripada mati. Itu tajuk dia. Ruh kemudian daripada mati. Ini nak memulai bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Bermula dengan pembicaraan selepas daripada mati. Akan membicarakan berkaitan dengan persoalan munkar dan nakir di alam barzah. Sampailah kepada pembicaraan neraka, kemudian pembicaraan syurga. Jadi ini pembicaraan di rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat, hari kesudahan, hari pembalasan, dia banyak nama lah. Dia banyak nama. Hari kiamat ni dia banyak nama. Kita biasa hari kiamat. Hari kebangkitan. Yaumul Ba'si. Hari kebangkitan. Hari akhirah. Kita sebut akhirat. Akhirah. Hari kesudahan, hari akhir. Kan kita kan masyhur dengan sama ada hari qiyamah ataupun kita masyhur dengan hari akhirat. Hari akhirah tu bahasa Arab. Kita akhirat. Tu bahasa Rumi dah, bahasa Malaysia kita. Hari qiyamah. Apa dia hari qiyamah? Itulah tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Dia qiyamah ni. Apa makna qiyamah? Asal makna. Apa makna qiyamah? Kiamat lah tu bahasa Malaysia. Qiyamah. Apa makna qiyamah? Tak reti Tak reti kiam. Kiam tak reti. Rukun sembahyang kiam tak reti. Tak reti juga. Qiyamuhu binafsi tak reti. Qiyamuhu binafsi. Apa qiyamuhu? Apa di qiyam? Qiyam ni berdiri, tu asal makna. Dia qiyamah ni kalau ikut asal makna selepas tiup sangkakala yang kedua. Bukan tiup sangkakala yang pertama hancur langit bumi itu, bukan.
Kalau asal makna dia, asal makna. Qiyamah ni berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala kedua dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu qiyamah. Asal makna gitulah. Qiyamah ni berdiri. Itu asal makna, berdiri. Mana berdiri? Berdiri dan bangkit. Berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan kembali. Apa ni? Selang antara dua tiupan sangkakala itu 40 tahun. Tapi qiyamah ni berdiri dan bangkit daripada kubur. Bila? Selepas tiup sangkakala yang kedua. Itu kalau asal mana qiyamah. Kita sebut qiyamah, itulah kiamat. Hari kiamat hancur segala-galanya. Dia tu asal makna dia lah. Hari akhirah. Hari akhir. Apa dia hari akhirah? Akhirah ni hari akhir. Mana hari akhir? Hari akhir, akhir segala hari di atas dunia dengan tiup sangkakala yang pertama. Ataupun hari akhirah ni, hari akhir dengan bahawa tiada dah malam selepas daripada tiup sangkakala yang pertama. Itu asal makna hari akhirah. Kan dia banyak kan? Yaumuddin. Yang kita duk baca dalam Fatihah tu. Maliki yaumiddin. Apa dia yaumiddin? Hari agama. Apa dia hari agama? Hari pembalasan. Apa dia hari pembalasan? Hari akhirah. Tulis je tu. Yaumul Ba'si. Dia ada 300 nama pun hari kiamah ni, banyak nama. Itu asal makna lah. Hari akhirah ke, hari kiamah ke. Dia ulama berbeza pandangan lah. Bila kau bermula hari akhirah. Dia ada 2, 3, 4 pandangan lah. Satu pandangannya, hari akhirah bermula daripada hari akhir bagi tiap-tiap seseorang. Hari akhir dunia tak lagi. Hari akhir dunia itulah tiup sangkakala yang pertama. Hari akhir seseorang. Dia panggil kiamat kecil. Hari akhir seseorang. Bilakah hari akhir seseorang? Dengan kematian. Itu bermula. Bermula di situ. Beriman dengan hari akhir bermula dengan perkara selepas daripada berakhirnya hari seseorang dengan kematian, bermula dengan persoalan barzah. Di situ bermula rukun iman yang kelima. Hari akhir sungguhnya hari akhir dunia dengan tiup sangkakala yang pertama. Tapi hari akhir ni bukan bermula daripada hari akhir dunia, bermula daripada hari akhir tiap-tiap seseorang. Bila hari akhir tiap seseorang dengan kematian, itu hari akhir. Jadi letaklah nama hari akhirah ke, hari kiamah ke. Di asal makna belakalah tadi hari kiamah apa semua. Jadi sekarang nak bicara hak perkara selepas daripada kematian. Ini nak bicara hak rukun iman yang kelima, wal yaumil akhiri. Dan engkau beriman dengan hari kesudahan. Ini hak lepas kematian. Ruh kemudian daripada mati. Dan wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya
ruh. Kemudian daripada mati badan itu, ruh kemudian daripada mati badan itu. Mati badan, mati tubuh tu lah. Dinikmat akan dia, akan roh. Kemudian daripada mati badan, dinikmat akan dia akan roh di dalam kubur lah. Di dalam kubur, di alam barzah. Dalam kubur ni, kalau kita sebut kata dalam kubur, itu kita berlaku pada ghalib. Itu berlaku pada ghalib. Soal kubur, nikmat di dalam kubur, azab di dalam kubur, sebut kubur, itu hanya berlaku atas ghalib. Ada ni? Sebab ada orang mati tidak berkubur. Ada orang mati tidak berkubur. Mana mati tidak berkubur? Mati lemas. Lemas di laut. Operasi mencari. Dalam masa yang adalah masa dia tu. Akhirnya, operasi mencari dihentikan. Sampai kesudah tak jumpa mayat. Apa panggil apa tu? Tidak berkubur. Dan mana ni soal kubur, nikmat kubur, azab kubur, dak kena dia. Tak. Sebut kubur ni berlaku pada ghalib. Hak kebanyakan. Jadi termasuklah hak tidak berkubur tu. Samalah. Bukan kubur sungguh. Kalau kubur sungguh, Firaun dok kubur pun pembunuhan piramid kan ke mana? Ataupun ni cerita lama lah ni. Marcos, Ferdinand Marcos, ingat Presiden Filipina. Mayatnya dia bubuh dalam dia awet pada awet, AWET, awet. Bukan WEK, tu awet, untuk ngorak tu. Tu awet, comel awet tu, tu awet. K, dia awet, kan jenazahnya bubuh dalam satu benda pun tak tahulah. Lepas tu dia awet sebab dia lari daripada negara Filipina tu kan. Lepas tu sekarang ni mayat duduk mana tak tahulah. Kubur ke tak? Tak kubur. Duduk atas duduk dalam cermin atas darat tu, mana kubur? Oh, dia tak kena azab kubur. Tak kena azab kubur macam mana? Tu tak kubur. Soal kubur, nikmat kubur, azab kubur, itu berlaku atas ghalib. Kalau orang mati, tadi lemah. Mati, jenazahnya dibakar. Orang agama kafir kan, ada jenazahnya dibakar. Kemudian abu jenazah dia tabur pula di dalam laut ke apa, sungai, gitulah. Kubur ke tak? Tak kubur. Lepas tu dia tak ada soal nikmat azab kubur tak ada tak ada ni. Selepas mati sahaja, ni pembicaraan kubur ke tak kubur pun. Dan wajib kita i'tikad bahawa seluruh kemudian daripada mati badan itu dinikmat akan dia akan roh di dalam kubur. Kerana kubur ni terkadang raudhatun min riyadil jannah. Imma raudhatun minal jannah wa imma hufratun min hufarinna. Kubur ni sama ada satu kebun daripada kebun syurga, ataupun sama ada satu lubang daripada lubang neraka. Jadi dinikmat ni satu kebun daripada kebun syurga, atau diazab dia akan roh hingga kembali badannya, gitu je. Hingga kembali badannya, hingga kembali ia kepada badannya, bukan gitu?
hingga kembali kepada badannya. Hingga kembali pada badannya. Hingga dikembalikan roh pada badan selepas dibangkitkan di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar, selepas roh dikembalikan kepada badan, di padang mahsyar sanalah maka dinikmat ataupun diazab di mahsyar dengan roh serta dengan jasad. Dengan roh serta dengan jasad. Di alam barzah, nikmat kepada roh, azab kepada roh, hingga kembali kepada badan, hingga kembali roh pada badan. Bila ni? Selepas tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan di mahsyar, roh kembalikan ke badan, maka nikmat azab di mahsyar, roh serta dengan jasad. Kita ni kalau barzah, dicerita kedua-dua, satunya nikmat, satunya azab. Di mahsyar terkadang hanya cerita azab aja. Azab di mahsyar, dia mahsyar sama dengan barzah. Orang yang beriman dan amal soleh berada dalam kenikmatan lah dianya, sama macam alam barzah. Kan tak ni? Sebab itulah yang minta kepada Nabi Rasul supaya disyafaatkan. Mana Allah kira lah, kalau ke neraka pun ke neraka lah. Sebab mereka tak tahan dengan sesaan di mahsyar. Ada di kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Yang diilhamkan oleh Allah kepada orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa ni, nak minta nak jumpa dengan Nabi Rasul, supaya Nabi Rasul ni minta dengan Tuhan supaya bicara. Sebab apa? Tak tahan dah dengan seksaan di mahsyar. Orang kafir, orang munafik, orang derhaka kepada Allah. Faham tak ni? Adapun orang yang beriman tak ada apa pun. Orang yang beriman tak ada apa pun. Faham tak ni? Orang yang beriman duduk dalam nikmat sebagaimana alam barzah. Sebab itulah tempoh masa di mahsyar ni, dia tak sama. Tak sama tempoh masa di mahsyar di antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Tak sama. Tak sama macam mana ni? Tak sama. Nisbah kata orang yang beriman ni dia rasa di mahsyar ni, dia rasa seperti semayang sunat 2 rakaat je masa dia. Faham tak ni? Sebab tempoh masa wukuf berhimpun di mahsyar ada menyatakan 1000 tahun, ada menyatakan 50,000 tahun. 1000 tahun dalam surah Sajadah, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Alfa sanatin, 1000 tahun. Ada ayat pula menyebut ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. 50,000 tahun. Faham tak ni? Maka lama tak lama di mahsyar ni mengikut keadaan manusia itu sendiri. Keadaan manusia itu sendiri. Kalau orang beriman dan taat, sekejap je mahsyarnya bagi mereka. Kalau orang yang banyak dosa, pertengahan masa dianya. Bagi orang kafir kok panjang lah, sebab duduk di dalam seksaan. Jadi terkadang hanya mahsyar ni sebut azab je lah. Kalau barzah sebut 2, nikmat dengan azab. Tetapi atas
pandangan yang muktamad, atas pandangan jumhur ulama, atas pandangan jumhur ulama, nikmat azab di alam barzah, ruh dan jasad, bukan di mahsyar saja. Bukan di mahsyar saja. Sekarang nikmat ruh diazabkan akan ruh hingga kembali kepada badannya, hingga ruh dikembali pada badan di padang mahsyar. Selepas tiup sangka kali kedua, maka di mahsyar lah nikmat azab tu kena kepada ruh dan jasad. Jadi di alam barzah soal akan ruh, nikmat akan ruh, azab akan ruh. Tapi pandangan jumhur kebanyakan ulama, selepas daripada meninggal mati dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh kepada jasad. Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh kepada jasad. Maka hiduplah ruh serta jasad di alam barzah ni, dipanggil mutawassitah bainal mauti wal hayati dunyawiyah, pertengah antara mati dan hidup atas dunia tu. Mati senyap tu tak, hidup antara macam atas dunia tidak, pertengahan. Tapi maknanya yang disoal di alam barzah adalah ruh setengah jasad, nikmat azab di alam barzah, ruh setengah jasad. Itu pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Dan tidak mati seseorang melainkan sudah habis rezekinya dan umurnya, dan jika dibunuh sekalipun. Baca ayat kitab ni dulu, faham molek. Dan tidak mati seseorang melainkan sudah habis rezekinya dan umurnya, dan jika dibunuh sekalipun. Kenapa dighayahkan dan jika dibunuh sekalipun? Kenapa dighayahkan dengan jika? Ni ghayah li raddi dia panggil. Jika ni ghayah nak tolak pandangan Mu'tazilah. Mati biasa, habis rezeki, habis umur sampai ajal. Kalau mati dibunuh, tak. Umur dia tak habis lagi, ajal tak sampai lagi, tapi orang yang potong umurnya, tu Mu'tazilah. Berarti dia mari sini. Dan jika dibunuh sekalipun. Jika ni, kenapa jika ni? Nak tolak pandangan Mu'tazilah. Kalau kita mati-mati lah, dibunuh ke, mati tua sakit biasa ke, lah, habis rezeki, habis umur. Tak sebutlah jika dibunuh sekalipun. Ni dia datang khaghayah ni nak tolak Mu'tazilah tak sama dengan Ahli Sunnah. Mati biasa betul, habis rezeki, habis umur sampai ajal. Kalau mati dibunuh lain. Mati dibunuh lain. Itu Mu'tazilah. Dan tidak mati seseorang melainkan sudah habis rezeki. Habis rezeki matilah. Selagi rezeki tak habis tak mati. Rezeki milik lain miliknya. Milik ni ada tangan tu, waktu milik. Rezeki ni yang diambil manfaat itu panggil rezeki. Milik kalau kata dia duit banyak tak mati. Duit banyak pada milik. Rezeki tak tahu rezeki siapa. Ya ada ni. Rezeki ni yang diambil manfaat daripadanya. Barang ia diambil manfaat daripadanya dipanggil rezeki. Sama ada barang tu, barang milik kita, kita dapat ambil manfaat, maka rezeki yang halal.
Barang yang kita ambil manfaat, barang yang kita ambil guna, tapi bukan milik kita, maka dia panggil rezeki yang haram. Rezeki lah. Faham tak ni? Rezeki ni barang yang diambil manfaat. Barang yang ambil manfaat tu barang milik kita, rezeki yang halal. Barang yang diambil manfaat tapi bukan milik kita, kita curi hak orang, itu rezeki yang haram. Duit manfaatnya beli barang. Faham tak ni? Kalau kata pakaian, manfaatnya pakai. Kenderaan, manfaat dia pakai, guna. Itu rezeki. Kalau duit yang dimanfaatkan beli barang tu curi hak orang, rezeki dia lah, rezeki yang haram. Gitu je lah. Faham tak ni? Rezeki dia tu. Jadi kenderaan yang dipakai tu motor curi. Siapa yang ambil manfaat, ambil guna, dia lah sekarang ni. Rezeki dia lah tu. Rezeki dia macam mana? Dia curi hak orang, rezeki yang haram. Rezeki lah. Kan, kadang-kadang kau orang kan hilang barang. Nak buat mana? Dia kata rezeki pencuri, dia kata. Ya. Dia hilang barang, dia kata. Nak buat macam mana dah, dia kata. Rezeki pencuri. Rezeki apa dia ambil hak orang? Dia ambil hak orang tu berdosa lah. Tapi akhirnya dia yang ambil manfaat. Rezeki dia lah. Rezeki yang haram. Hak ada di kita tu banyak tu milik kita. Rezeki siapa? Tak tahu. Rezeki anak kita ke? Rezeki cucu kita ke? Ha? Kalau rapah dia orang, rezeki orang hak rapah tu. Yang kita duduk sayang tu. Ni hak biasa almarhum tu saya sebutlah. Sayang punya sayang, tambah ambil manfaat. Milik banyak. Tapi tuang dia apa? Taat. Apa? Taat apa? Taat apa ke? Tuang dia nak makan sayang. Tuangnya nak makan sayang. Kalau pergi kedai kau nak minta air hok ada gula tu pun sayang. Minta air kosong je. Hok ni hok sayang ni. Hok minta air kosong kan dia ada nyakit kecil manis tu cerita lain hok tu. Memang dia sayang. Sayang. Milik banyak tapi sayang. Sebab apa? Bukan rezeki dia. Allah qadakkan milik tapi Allah tak qadakkan rezeki dia. Maka Allah qadakkan dia jadi penyayang. Pada penyayang ni bukan penyayang tu. Mana? Nyayang. Haji Bakhi. Kan dia panggil nyayang kan? Penyayang ni kasih sayang tu. Dah ni. Penyayang ni maknanya Haji Bakhi. Gitu senang. Ibu Haji pula uduh nama Haji. Bakhi je lah. Tak payah Haji lah. Dah Allah qadakkan rezeki dia kurang. Allah qadakkan milik dia banyak. Tapi Allah qadak rezeki dia kurang. Allah qadakkan dia jadi jenis orang kedekut. Tu saya kata Allah lah. Nak ambil manfaat sendiri pun sayang. Akhirnya mati. Siapa yang ambil manfaat? Tu saya kata. Pok tiri anak. Dia kata. Kenapa pok tiri anak? Kena ada pok tiri anak. Lepas kita mati, siapa pok tiri anak? Siapa pok tiri anak? Jadi hak bini tadi ni jadi janda kaya. Milik suami pindah pada milik isteri, jadi janda kaya. Lepas tu kahwin dengan lelaki lain, pok tiri anak. Pok tiri anak pun jolih lalulah. Hak dalam kubur, hak milik, hak diasal tu kok, mana ada sedekah jariah? Tak ada. Dah harta ditinggal, joli ke pok tiri anak. Siapa pok tiri anak tu? Hak memang balas dengan dia dah. Dia bubuk dah puang tu. Boleh ke pok tiri anak? Apa tak ada gitunya? Orang kaya. Puang ni ada lagi orang lelaki nak.
Puan ni ambil hak kaya lah walaupun tua sikit. Waktu kaya. Hak ni apa? Masa tunggulah. Matilah. Hak orang kaya tu. Hak puan kasih lama dia tu nikah. Dia nikah lah pula dengan puan tu. Lepas tu, dialah pula guna pakai harta orang kaya hak ambil kasih dia tu. Jadi hak dapat, hak ambil manfaatnya siapa? Pok tiri anak. Tuang sendiri sayang nak pakai. Ni ayat tegur saya lah. Oh, milik banyak, sayang nak ambil manfaat. Kedekutnya, akhirnya jadi rezeki pok tiri anak. Milik lain, rezeki lain. Milik banyak, tapi rezeki sudah habis, mati ya. Bila habis rezeki, maka mati. Makna Allah qadakkan pada azal, dia mati pada masa tu, Allah qadakkan pada azal. Rezeki tu setakat tu. Rezeki tu setakat tu. Habis rezeki sampai masa ajal. Habis rezeki Allah qadak pada azal, masa tu dia akan mati, Allah qadak pada azal. Sebab itulah kalau orang yang akhirnya dia tak berapa nak makan, nak minum dah. Tu tak ada dah tu. Tak pernah ada dah tu. Kalau masuk pun akan keluar balik. Tak ada dah tu. Alamat dia habis dah tu. Sebab tu kita tidak boleh memaksa. Jangan memaksa. Orang yang berat dah. Sakit dia ni. Tiba-tiba dia makan tak pernah dah. Minum tak pernah dah. Kita tak boleh nak maksa. Dia tak ada bahagian dah tu. Kadang-kadang kita dah nampak dah tak lama tak minum tak makan ni, masuk pun kadang-kadang tak terima dah. Ialah macam hospital tu lah, dia masuk air, dia masuk makanan apa semua, kadang-kadang tak berfungsi dah, mana tak ada manfaat dah. Sebab apa? Rezeki dia sudah habis. Mana tak boleh nak paksa. Mana kalau orang sudah sampai nampak sampai masa dah, obat-obat dia tak ambuh, jangan memaksa. Makan minum tak ambuh, jangan memaksa. Jangan kita tutup hidung dia, nganga kita persuak. Jangan. Kita tak boleh memaksa. Cuma, kalau kita tengok orang yang sakit berat ni seperti dahaga sangat. Apa dahaga? Maka wajib kita titikkan air. Air ni kita buat atas sudu ke kita titik, ataupun di kapah ke kita kapah buah air, kita titik dalam mulut dia, wajib. Kalau kita nampak orang yang nazak ni nampak dahaga, kita wajib titikkan air. Tapi kalau tak nampak macam dahaga orang nazak ni, sunat kita titik air. Ada ni. Mungkin air itulah rezekinya yang terakhir. Habis rezeki, maka sampailah mati masa ajal seseorang. Bila habis rezeki dan umurnya, habis umur. Dan jika dibunuh sekalipun, habis umur dah tu. Ada ni. Sekat tu je lah umur dia. Ni Mu'tazilah dah. Mati biasa, mati orang biasa tu sampai umur dia tua, dia mati, gitu je lah. Lepas tu habis rezeki, habis umur. Ada pun mati dibunuh, mati kemalangan, itu bukan mati biasa. Umurnya belum habis, ajalnya belum sampai, tetapi umurnya dipotong oleh orang yang bunuh dia. Mu'tazilah kan, bunuh ni perkara jahat. Perkara jahat Allah tidak qadakkan, Allah hanya mengetahui. Perkara jahat Allah tidak qadakkan, Allah hanya mengetahui. Itu Mu'tazilah. Ini sekarang ni banyak timbul Mu'tazilah ni. Mereka menafikan perkara jahat qadak Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah tu. Akidah yang khilaf ulama, kafir akidah ni tak sah iman, ataupun imannya sah tetapi berdosa besar. Akidah yang bid'ah yang sesat, bid'ah yang neraka itu. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan. Hal ni yang paling ringan, bid'ah pegangan. Satu pandangan mereka yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah, kafir terus, iman tidak sah. Ingat baik. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tidak menghukumkan iman tidak sah, iman masih lagi sah. Itu pandangan muktamad. Tapi akidah yang berdosa besar,
akidah yang bid'ah, akidah yang sesat. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekarang timbul, sekarang nyata. Amal orang berakidah Mu'tazilah. Sebelum ni senyap je, tapi sebenarnya berakidah Mu'tazilah daripada balik lagi dah. Jadi Mu'tazilah bunuh ni benda jahat. Bukan Allah qadakkan. Tapi Allah mengetahui seseorang akan membunuh. Allah mengetahui seseorang akan dibunuh. Jadi yang dibunuh tu umur dia tak habis lagi. Tapi orang lain pergi potong umur dia. Sebab membunuh tu bukan datang dari qadak Allah. Allah hanya mengetahui. Lepas tu sekarang kena hati-hati. Bila bicara bab qadak, terus pergi pada mengetahui. Kena hati-hati. Qadak, ketentuan azali iradah. Muwafaqah dengan ilmu. Qadak, ketentuan azali iradah. Muwafaqah dengan ilmu. Qadak terus pergi pada ilmu. Qadak terus kepada ilmu. Itu kena hati-hati. Walaupun memang ada pandangan ahli sunnah, qadak tu ilmu. Tapi ilmu muwafaqah dengan iradah. Berlaziman. Allah mengetahui seseorang akan dibunuh. Allah menentukan pada azal seseorang akan dibunuh. Itu ahli sunnah. Kena jaga molek sekarang ni. Nyata. Cerita-cerita ni bukan orang yang tak peduli hak agama, orang yang peduli hak agama, tapi akidah dia tak titik beratkan. Jadi walaupun mati dibunuh sekalipun, sampai dah habis dah rezeki dia, habis umur dia. Dan makna ajal ialah, dan makna ajal, dia ajal ni asal makna sakat. Ajal ni, ajal asal makna sakat. Sakat tu ajal asal makna. Dan makna ajal ialah masa Tuhan tentu pada azal akan habis umurnya. Tu ajal. Ajal bahasa Arab, tapi jadi bahasa Melayu kita ajal. Jadi ajal ni apa dia? Ajal makna sakat, asal makna. Ajal ialah masa Tuhan tentu pada azal. Ni qada azali lah ni. Masa Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan pada azal akan habis umurnya. Tu ajal. Adapun umur ni daripada awal lahir sampai ke akhir umur. Umur ni daripada awal sehingga ke akhir umur. Adapun ajal tu akhir umur. Umur daripada lahir sampai ke habis umur. Di habis umur tu dipanggil ajal. Mana kita kata habis umur betul, sampai ajal betul. Habis umur dah kawan kita. Muda-muda lagi habis umur dah kawan kita. Orang ni pun jawab, dah sampai ajal. Orang ni kata habis umur, orang ni kata sampai ajal. Hak tula je lah. Habis umur tu lah ajal. Sampai ajal, sampai masa penghujung umur. Yang kita cakap kan, kadang-kadang kita cakap habis umur. Yang kita cakap sampai ajal. Apa dia ajal ni? Ajal ni habis umur tu lah. Habis umur tu ajal. Hak tula je lah. Dah lah cakap sangat biar faham kau Kalau tanya kita pula, kau ni? Kau tanya kita, apa beza waktu cakap habis umur, waktu cakap sampai ajal, apa beza? Hak tula je lah. Ajal adalah masa yang Tuhan tetapkan pada azal akan habis umurnya. Umur tu bermula dari awal sampai ke akhir. Tu umur. Di akhir tu habis umur ajal. Dia ajal ke umur ke bahasa Arab belaka. Tapi taklah jadi bahasa Malaysia kita lah. Tapi asalnya bahasa Arab. Bila? Munkar Nakir menanya dalam kubur.
selepas daripada habis daripada mati sampai ajar habis umur akan ditanya oleh Munkar dan Nakir di dalam kubur ni pada Khalik. Kalau tanya dalam kubur sungguh kau duduk dalam kubur tak tanya tak sudut tanam lah siang dia buat tadarak sudahlah bodoh umur. Kalau masuk dalam kubur je Munkar Nakir tanya. Kalau tak masuk dalam kubur Munkar Nakir dok tanya. Simpan dalam rumah. Apa ni? Buat bilik molek, bubuh molek bilik tu biar jadi buah ekong ke biar jadi tak repuk ke apa ke, jangan buat dalam kubur. Buat dalam kubur mari Munkar Nakir. Lepas tu simpan atas rumah. Munkar Nakir tak marilah. Dalam kubur ni pada Khalik. Wallahu a'lam. Kita hari ni kalau ikut tu ada solat jenazah pukul 10 tu. Cuma nak macam mana kita ni pukul 10 tu nak berhenti sekejap nak teruskan ke macam mana? Pukul 10 nanti ada solat jenazah. Mana kita nak berhenti sekejap solat jenazah mungkin dalam 5 minit ke gitulah. Tinggi-tinggi 10 minit kot. Ya. Kemudian nak sambung balik. Kita nak berhenti pukul 10. Alah, sayang masa kita. Masa kita tu sayang. Tapi kalau berhenti pukul 10 suka juga. Boleh pergi ke tempat tuju kita cepat sikit. Semua ada perancangan belaka tau. Lepas habis kelas tak ada perancangan. Ada perancangan belaka. Orang belajar tu duk cakap lah. Masa saya ngaji pondok gitu juga. Hari ni satu kitab je lah. Allah, hati berbunga-bunga. Tunggu mengajar 2 kitab, 3 kitab. Tiba-tiba tu kata hari ni nak kena pergi ke lain. Tunggu akan baca 1 kitab. Guanalah hati. Berbunga-bunga ke kesal? Berbunga-bunga. Sebab apa? Sebab di pondok tu banyak kerja lagi tu. Masa panjang boleh nak kemah, boleh nak itu. Kalau nak tidur pun boleh tidur lah. Dia banyak siapa nak tidur lah. Kita gitu juga tu. Tapi sayang tau. Kalau mari jenazah pukul 10, kita tangguh sekejap. Tahu? Ke pakai ujang-ujang ni pakai baca doa lalu dah. Apa ni? Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin muka surat 20. Surat 20 baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Setelah itu, setelah membaca bacaan-bacaan yang terdahulu, bacaan selepas daripada sembahyang fardu subuh. Ini bacaan wirid selepas dari sembahyang fardu subuh. Bacaan terdahulunya dengan istighfar, dengan Allahumma antas salam, dengan membaca Fatihah, kemudian wa ilahukum ilahun wahid, sambung dengan ayat kursi, sambung dengan syahidallah, kemudian sambung dengan kulillahumma malikal mulk, sampailah kepada wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maka baca olehmu subhanallah 33 kali, dan engkau baca pada akhirnya subhanallah bihamdih. Maka engkau baca alhamdulillah 33 kali, dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali atau 34 kali. Jadi dalam ni dia tidak datangkan bacaan kul huwallah, al-falaq, an-nas. Dalam kitab yang lain selepas selesai baca
wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, baca qul wallah, baca al-falaq, baca an-nas, baca Fatihah, padahal barulah subhanallah. Kan gitu. Jadi hak dalam kitab Idatus Salikin ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali dia tidak datangkan. Kemudian Allahumma ajirna pun tidak didatangkan. Amanar Rasul tidak didatangkan. Itu kena tengok dalam kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain lah pulaknya. Contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali tu. Hak 10 kali tu memang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak baca 10 kali tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hak tu ada dalam kitab Al-Azkar. Di bawah tajuk Babul Hazzi ala Zikrillah ba'da Salati Subhi. Dan kita Al-Azkar. Menyungguh atas zikrillah selepas dia sembahyang subuh. Di antaranya baca tadilah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 10 kali selepas daripada sembahyang subuh. Tu 10 kali didatangkan kelebihan-kelebihan lah. Yang mana hadis ni hadis yang sahih. Hak bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tu. Yang akan dicatatkan baginya 10 kebajikan. Dicatatkan baginya 10 kebajikan dan diampuni daripada 10 kejahatan. Diangkat 10 darajah. Diangkat 10 darajah. Dan pada harinya akan menjadi benteng daripada perkara dibenci, yang akan menjaga daripada syaitan. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali selepas sembahyang fardu subuh. Itu adalah kitab Al-Azkar. Hadisnya hadis yang sahih. Tapi dalam kitab kita ni tak ada. Jadi hak tu kita duk baca sama-sama amalan tu, itu lengkap. Tapi bukan dalam satu-satu kitab. Dan kitab kita ni Amanah Rasul tak ada. Lepas daripada kursi terus pada syahid Allah. Dan benda tu musalli gitu juga. Tu Amanah Rasul kena buka kitab lain pula. Jadi orang tu kita dah amal tu, mereka belajar banyak kitab. Kita jumpa sekitab, kita nak tolak amalan tu dulu tak jadi. Pandai ni. Macam di sini pula. Habis baca wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, tak ada 3 kul. Kalau Allah tak ada, Al-Falaq tak ada, An-Nas tak ada. Itu dalam kitab yang lain pula. Ini susunan ulama disusun. Susunan tu ulama yang susun. Satu-satu tu hadis yang berbeza. Satu-satu hadis yang berbeza. Yang susun tu ulama yang susun. Pandai ni. Ulama susun mengikut kepada tertib susunan dalam ayat Al-Quran. Jadi gitulah. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali dan engkau baca pada akhirnya subhanallahi wa bihamdi. Kan? Kita biasa baca sekarang ni pun tak baca kot sekarang ni. Di hujung tu. Subhanallah bihamdihi daiman. Tak jadi dah, kena duk wirid dulu baru jadi. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi daiman abadanil hamdulillah. Gitu. Kan? Subhanallah wa bihamdihi daiman abadanil hamdulillah. Sini di hujungnya subhanallah wa bihamdihi, lepas tu subhanallah bihamdi, alhamdulillah lalu dah. Hak kita duk bacanya subhanallah subhanallahi wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Daiman abadan, selama-lama.
Subhanallah, maha suci Allah selama-lama. Maha suci Allah selama-lama. Makna kita ni duduk tasbih ni, kita menyucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Kita menyucikan Allah yang mana terkadang mari di kepala otak ni perkara jahat qada Allah, perkara jahat qada Allah. Kenapa Allah qadakan perkara jahat? Kalau manusia yang menyusun perkara jahat ke tak? Kalau manusia kalau mereka menyusun, mengatur, merancang perkara jahat ke baik manusia itu? Dia yang menyusun, dia yang mengatur, dia yang merancang satu perkara jahat. Baik ke jahat dia? Jahat lah. Sebab dia menyusun, mengatur, merancang perkara jahat. Jahat dianya. Sekarang ni akidah kita. Perkara yang berlaku tu qada Allah. Allah qada perkara jahat. Subhanallah, maha suci Allah. Jangan duk mikirlah. Jangan duk mikir. Pada zahir ini kalau manusia merancang, mengatur, menyusun program jahat, program maksiat, itu manusia yang tak pakai. Manusia yang jahat lah. Tapi sekarang ni perkara jahat, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, perkara jahat, kufur, maksiat, qada Allah. Qada Allah. Allah menentukan perkara jahat ni. Allah macam mana? Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita duduk tasbih itu biar faham. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada hak mari pelik-pelik di kepala otak kita ni. Hak senang pegangnya, hak jahat bukan Tuhan qada. Itu neraka, akidah sesat. Amal ibadah Tuhan tak terima. Yang khilaf pada kafir akidah tu. Jangan main. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah perkara jahat, dalil jelas Quran hadis, qada Allah Subhanahu wa taala, qada qadar. Ya marilah gambaran-gambaran. Subhanallah, maha suci Allah. Sesat 33 kali, kita pun nak sambung. Dan engkau baca pada akhirnya subhanallahi wa bihamdih. Yang kita biasa waktu baca, aku sekarang tak baca dah. Subhanallah bihamdihi daiman abada. Dia berhenti situ. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang kita ni wasal. Abadanil hamdulillah. Kalau dia wasal. Dia subhanallah wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah. Kalau dia abada dia berhenti. Kalau dia wasal abadanil hamdulillah. Jangan abadan alhamdulillah gitu. Sebab abadan tanwin, ada nun mati di hujung. Bila wasal saja kena hidupkan nun tu. Abadanil hamdulillah. Dia kena gitu. Kalau kita wasal lah. Subhanallah bihamdihi daiman abadanil hamdulillah. Maka engkau baca alhamdulillah 33 kali dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin, dan engkau baca pada akhirnya, akhir yang ke-33 tu. Engkau baca pada akhirnya, akhir 33. Tanda ni. Bukan 33 alhamdulillah 34 alhamdulillahi rabbil alamin. Dah. Dan engkau baca pada akhirnya, akhir 33. Mana alhamdulillahi rabbil alamin ni yang ke-33. Ada ni. Sebab hak Nabi sebut 33 ni biar cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Kurang jangan, lebih pun jangan. Ada ni. Nak lebih pula semula. Ni hak Nabi tetap ni. Hak Nabi tetap dah. Salasan wa salasina. 33 Nabi tetap dah. Jangan buat 34. Jangan buat 35. Jangan. Pada ni. Walaupun ada pandangan mengatakan lebih pun tak apa. Nabi kata 33, kita buat 34, 35 tak apa. Satu orang, dah nanti dulu. Hak Nabi sebut 33 lah. Berhenti 33.
Nak tasbih banyak lagi subhanallah. Nak tahmid banyak lagi alhamdulillah. Semula-semula lah. Tasbih semua berapa? Tahmid semua berapa? Ni hak tiga ni. Hak tiga hak Nabi sebut salah, hak sahabat sebut ni salasan wa salasina ni. Tiga sungguh. Jadi hak pada akhir ni, akhir tiga tu. Tapi setengah pandangan ulama tak apa, lebih pun tak apa. Lebih pun tak apa. Satu pandangannya dah, dia cukup. Pada akhir tu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar, gitu. Ini pendek sikit ni. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali ataupun 34 kali supaya genap 100. Dia ada riwayat Allahu akbar 33 kali, ada riwayat Allahu akbar 34 kali. Supaya genap 100. Kalau 34 kali memang genap 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kira lah. Ke nak buka telefon nak kira? Congok sudah lah. Congok ni. Sekarang ni dah gerak belaka dah ni. Tak mau congok-congok dah. Ambil telefon lalu kira. Cukup 100. Tapi kalau Allahu akbar 33, 99. Mana cukup 100-nya? Nak cukup 100 ni, dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang ke 100. Dia gitu. Kalau Allahu akbar 34, tidak ada la ilaha illallah di akhirnya. Ini ada riwayat hadis yang berbeza. Ada ni. Kemudian kita sambung baliklah kita baca tadi tu. Kita sambung balik di maka engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa tu macam mana kita tadi? Itulah. Sakok juga rasanya. Takut berhenti tengah jalan kena samang dia orang pula. Nak berhenti ni kena tepat boleh berhenti. Kemudian berhenti kita ni nak sambung semula ke nak sambung ke depan? Sambung ke depan? Sambung ke depan? Oh. Laju punya sambung ke depan. Itulah hak paling rajin sekali. Tak apalah, kita turut paling rajin sekali. Sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.